Teruskan lagi sesi ceramah kita dengan mempersilakan penasihat Parti Keadilan Sarawak, iaitu Ayahanda Tuan Haji Wan Zainal Wan Sanusi. Dipersilakan dengan hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kita raikan calon kita, saya anggap sebagai anak saya, sebab umurnya sebaya dengan anak sulung saya, Ahmad Najib, Tuan Haji Johari, Lieutenant Colonel Abang Hamdan. Tak mau dengar ucapannya yang cukup, bukan saja mencuit, tapi cukup menyedarkan kita tentang kebobrokan yang berlaku, terutama sekali di negeri Sarawak. Ya. Jadi adik-adik dan kakak-kakak sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya nak mulakan, nak confirm aja katanya tadi. Saya tadi berjalan ngata kawan di airport, dapat satu risalah tu yang diedar oleh Sidak DAP, ya. Dikatanya tadi hal kontrak negeri Sarawak, ya, yang dibolok oleh company kroni pada Ketua Menteri, ya, yang ada disebut situ pada masa ini ada lebih kurang hampir 10 bilion. Ini bukan satu fitnah. Ini disebar di seluruh kawasan Kuching, ya. Jadi saya ni buat Abang Osman hitung, confirm 10 bilion, tolong kasih. Saya tadi ke Sejingkat. Di Sejingkat tadi, bila saya lihat muka-muka yang ada di depannya, kita Lieutenant Colonel boleh confirm, kebanyakannya orang muda dan pelajar-pelajar daripada universiti. Jadi kita melihat bermaknanya kesedarannya di kalangan anak muda kita. Setelah kita beri penjelasan kepada mereka, setelah kita terangkan apa yang berlaku, maka kita lihat pelajar-pelajar universiti sudah mula sedar, ya, sedar bahawa kepimpinan Barisan Nasional Selamat itu bukan nak memajukan negara, tapi akan menyebabkan negara ini jatuh bankrupt. Jadi saya nak buat satu penekanan di sini. Saya suka nyebut tu, kerana perkara itu adalah perkara yang penting. Semua orang mesti tahu, semua orang mesti faham. Saya berkelakar tadi di depan student, depan anak-anak muda kita. Saya tekan macam ya juga dengan rakan-rakan kita penduduk di kampung Stapop juga saya nak tekankan di sini. Jadi sebelum itu, cuba kita mengimbas kembali sejarah pada tahun 1999. Stapop tu juga ketika ya di bawah Segedup tu juga ketika ya di bawah P194, ya, Putrajaya. Jadi ketika ya saya bertanding melawan Allahyarham kawan saya Tan Sri Dr. Sulaiman Daud. Jadi kita hampir-hampir menang versi P194 ketika ya, walaupun disebut tadi bila sidaknya dah nak kalah dengan menggunakan satu strategi taktik yang begitu kotor sekali, padam api, on api kembali, sidaknya menang. Tapi apa yang saya nak sebutkan, misi mustahil. Kalau betul-betul kita berazam, ya, kita buat satu tekad, ya, insya-Allah Ahmad Najib boleh menang. Sebab sejarah kita sudah ada. Sejarah sudah ada. Kita imbas kembali. Kita bakar lagi semangat kita, ya. Insya-Allah P194 akan milik Pakatan Rakyat. Yang akan bertambahlah kursi kita untuk kita ke Putrajaya. Adik kakak sekalian, ekonomi negara kita berada dalam kedudukan yang amat tenat. Amat tenat. Saya buat sedikit catatan di sini. Daripada apa yang saya baca, bisa nak ngembak abah-abah tadi,
Ya, teks-teks yang tadi terlalu besar, terlalu banyak. Jadi saya buat satu catatan. Ya. Ini kita dengar betul-betul. Sebab bukan ajak kedudukan itu akan bermakna pada kita, ianya juga akan mengakibatkan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya. Jadi hutang negara pada masa itu. Hutang negara pada masa ini sudah meningkat kepada lebih 500 bilion. 500 bilion. Apa maknanya? Ianya sudah sampai ke tahap lebih kurang 53% daripada pendapatan negara kasar. Ya. Lebih separuh daripada pendapatan negara kita sudah jadi hutang. Ya. Jadi bermaknanya kalau hutang yang nak dibayar setiap tahun separuh 53% pada pendapatan negara kita pergi bayar hutang. Tinggallah lagi berapa? 47% yang boleh kita pakai sebagai kata kita take home pay. Ya. Kerjaan macam kita juga. Kita kerja dapat gaji, potong EPF, potong sokso, potong kereta, potong itu, potong ini, potong singa. Kalau ada zaman dulu mana orang-orang sebaya dengan saya, potong bayar singa lah. Itu bayar ion ya. Abah ion lagi, ion, A-E-O-N. Ya. Daripada gaji yang ada ya, hanya 47% dibawa pulang. Tapi dengan adanya pinjaman-pinjaman mudah dari bank-bank itu, saya dengar ada orang bawa pulang sampai 40% daripada duit gaji. Ya. Jadi kerjaan juga macam kita. Ada pendapatan, ada hutang, hutang mesti bayar. Jadi setiap tahun setelah bayar hutang, duit kita sampai separuh lagi. Ya maknanya. Jadi mengapa kita boleh jadi berhutang macam ni? Setiap tahun di bawah Barisan Nasional, saya rasa kurang 10 tahun in running ke tahun putih. Berjurut-jurut, berturut-turut. Bila Perdana Menteri Barisan Nasional mengumumkan bajet katanya, ya, termasuk bajet 2013 yang hari-hari dikeluarnya dalam TV ya. Tiap-tiap tahun kita mengalami bajet defisit. Apa arti bajet defisit? Dia basang putih. Pendapatan kurang daripada perbelanjaan. Untuk negara Malaysia, setiap tahun pendapatan dapat menampung perbelanjaan. Sebuah negara yang terus mengamalkan bajet defisit bajet atau bajet yang berkurangan akan sampai satu tahap di kala mana negara Asia akan dapat bertahan lagi. Ya. Hutang tinggi, tiap-tiap tahun pendapatan si cukup. Kenapa pendapatan kita si cukup? Dikata oleh Lieutenant Colonel tadi, bukan Malaysia tu si kaya, bukan Sarawak si kaya. Jadi saya nak dedah kita. Kenapa keadaan boleh jadi macam ni? Ya. Okey. Disebabkan pengurusan kewangan yang si betul. Pengurusan kewangan yang tidak bijak. Walaupun Najib katanya lebih bijak daripada Anwar Ibrahim. Semasa Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan dan juga Timbalan Perdana Menteri dan juga pemangku Perdana Menteri, hutang negara lebih kurang 100 bilion saja. Memang tiap-tiap negara ada hutang. Tapi di tahap mana? Ya. Selepas Anwar Ibrahim diambil alih Mahathir dan selepas itu Abdullah Badawi, hutang negara terus meningkat. Tetapi apabila Najib mengambil alih dalam masa lebih kurang 4 tahun yang lepas, hutang negara sudah meningkat kata saya kepada 500 lebih bilion. Ya. Dari 2 tahun 2001 hingga tahun 2010. Duit saya yang mengalir secara haram keluar negara ialah 285 bilion US.
Saya kira-kira tadi ambil 1 US 3 ringgit. Walaupun sebenarnya 3.1 ringgit. Ambil 3 ringgit aja, senang kira. Si sempat pakai kalkulator tadi, kira pakai tangan aja. 285 bilion ya, sama dengan 855 bilion ringgit. Dan pada tahun 2010 saja, di bawah Najib, uang kita mengalir keluar negara secara haram, melalui lah macam nak komisen nak 500 juta tadi, cincin 24 juta, beg tangan 300,000 katanya, ya saya tahu. Jadi ialah di antara penyumbang-penyumbangnya. Pada tahun 2010 saja, ya, 65 bilion US, sama dengan 185 bilion ringgit. Kalau tren tu terus berlaku, ya, hutang meningkat, wang mengalir tanpa kata kita sebarang kekangan, tanpa faedah. Disebabkan apa? Rasuah dan salah guna kuasa. Sebab ialah Pakatan Rakyat bermati-matian tentang rasuah dan salah guna kuasa. Kita nak menyelamatkan negara ini. Kita nak selamatkan negara ini, ya, daripada amalan-amalan buruk para pemimpin Barisan Nasional. Ya. Jadi apa makna semua ini? Kalau kita selamatkan negara ini, kata Idris Jala. Idris Jala ya adalah seorang menteri kanan orang Sarawak. Namanya Idris Jala, tapi orang Kristen, ya. Yang kata, jangankan kita berasibuh, kita berangan nak menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Sebelum pun sampai 2020, katanya, bukan kata saya, bukan kata Ahmad Najib, bukan kata Anwar Ibrahim, kata Idris Jala, kalau tren yang ada pada masa ini, kalau dengan adanya kata kita pengurusan ekonomi yang tidak baik pada masa ini, sebelum sampai 2020, 2019 negara ini akan menjadi bankrupt. Sama dengan negara Greece. Tapi apa dikata oleh sedap pimpin Barisan Nasional? Ya, oh itu semua dakyah Pakatan Rakyat saja. Yang kata bukan saya, bukan kita semua. Adapun malam tu kita ingat diri kita aja. Dengan keadaan yang begitu meruncing yang sedang kita hadapi pada masa ini. Sebab itulah dia kata menjadi satu kata kita perjuangan, menjadi satu jihad. Kita selamatkan negara ini sebelum kita sampai ke peringkat yang itu. Memang sudah agak lambat, ya. Sekarang dah 2013, 2019 hanya 6 tahun lagi, ya. Jadi pun masih ada masa, masih ada ruang, tapi dengan syarat. Dengan syarat Barisan Nasional boleh lagi dibiarkan memerintah negara ini. Kita mesti ubah. Kita mesti ambil alih. Kalau kita ambil alih, kita sama-sama akan menerima akibat yang kelak. Ubah. Ada kakak sekalian, saya nak kaitkan semua ini dengan manifesto kita. Ya. Jadi manifesto kita buat, kita umumkan 6 minggu sebelum Barisan Nasional mengumumkan manifesto setidaknya. Ya. Jadi apabila setidaknya ngumum manifestonya, selepas kita ngumum, maka didapati oleh pakar-pakar ekonomi termasuk Bloomberg. Bloomberg ya adalah satu siaran TV, siaran media di peringkat internasional. Bukan jak kita ngata, sidaknya pun nyata, rupa-rupanya dalam Barisan Nasional si ada orang bijak. Si ada orang bijak. Bulat-bulat manifesto kita ditiru. Bulat-bulat di copy, cut and paste. Saya tahulah ya bahasa sidak cyber lah. Bahasa orang internet. Saya tu bukan gila orang internet sebab saya suka tidak hafal. Jadi saya ada masa melayan internet. Jadi adik kakak sekalian, satu perkara ada yang si dapat ditiru.
Satu perkara yang merupakan pukulan mati bagi setidaknya kalau dalam boxing. TKO, technical knockout. Ya. Apa benda ya? Kalau kita katakan kita nak beri rakyat kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita pendidikan percuma sepanjang hayat, sepanjang waktu, bukan hanya hari ini, untuk tahun-tahun yang akan datang. Selagi Pakatan Rakyat memerintah, semua rakyat Malaysia akan dapat pendidikan percuma. Apa maknanya? Apa maknanya? Barisan Nasional bila dengar macam dia kata bankrupt negara kita kelak. Anwar tu memang nyuruh ke negara kita bankrupt. Najib kata Anwar yang bodoh. Si pandai ngurus ekonomi. Adakah nak beri pendidikan percuma dengan anak-anak kita? Adik kakak sekalian, belum ada negara yang bankrupt di dunia ini. Negara-negara yang memberi pendidikan percuma belum ada bankrupt kerana memberi pendidikan percuma kepada rakyatnya. Australia, Amerika, ya, United Kingdom dan yang lain-lainnya udah begitu lama ngamal amalan seperti ini, si ada pergi bankrupt. Yang bankruptnya negara Greece bukan kerana memberi pendidikan percuma, kerana rasuah dan salah guna kuasa. Bajet defisit, hutang tinggi, wang mengalir keluar negara, ia menyebab negara akan jadi bankrupt. Bukan kerana anak cucu kita dapat pendidikan percuma. Ya. Itu kita mesti fikir betul-betul, ya. Jadi si ada sebab. Si ada sebab kita si nerima cadangan Pakatan Rakyat, ya. Sebab cadangan ya adalah untuk kemakmuran negara kita. Bukan berim. Berim ya 500. Mun adalah di kalangan kita untuk nikmat berim. Ya. Di masih kan? Ini ada lagi. 2 hari. 2 hari je pedang habis ada lagi. Tapi kalau pendidikan percuma ya akan dinikmati anak-anak kita sepanjang hayat. Cucu-cucu kita, cicit-cicit kita. Kalau ilmu ada pada setidaknya ya. Tak mau belajar. Malunya nak nerima duit RM500. Betul. Daripada berdasarkan malu. Tersusun dalam panas. Ya. Berebut-rebut. Masuk orang. Mata-mata nak dapat RM500. Kalau semuanya bijak, kita beri pendidikan yang betul, beri khusus yang betul, maka setidaknya si perlu duit RM500. Masa ya kita madah dengan Barisan Nasional, get lost. Ya. Tapi masa ya pun tak nyasik lagi jual lah. Masa ya Pakatan Rakyat. Ya. Jadi Anaknya lagi terima beri. Cuma belajar. bukan ajak pendidikan percuma kita nak beri. Mana anak-anak kita yang dah berhutang masa tu, hutang PTPN, ya kita kata si boleh bayar. Dan yang kata Anwar tak nak nyuruh orang si bayar hutang. Adakah orang berhutang si suruh bayar katanya? Hutang lain bayarlah. Ya si ada urusan kerjaan. Tapi yang berkenaan dengan urusan kerjaan, yang berkenaan dengan masa depan kepentingan rakyat, hutang rakyat berhubung dengan pendidikan, kita kata si boleh bayar. Kita nilai aja bandingan BRIM. Kalau anak kita belajar sampai ke peringkat diploma, nilainya 60,000 banding dengan 500. Kalau sampai ke peringkat degree, lebih kurang 120,000. Jadi kedudukan BRIM dibanding dengan apa yang kita cadang ya, sini tempatnya. Lagipun BRIM ya adik kakak sekalian, saya dengar satu ceramah oleh seorang ustaz yang popular di Kuching tu. Mungkin di Stapok jawabnya pernah. Tapi saya mau sebut nama, kesian takutnya dia. Saya ngikut satu majlis ilmu di masjid kita. Salah seorang ya kariah dalam masjid ya bertanya, "Ustaz, kita tu hangat-hangat nak pilihan raya tu. Kita banyak dengar hal BRIM ya. Ustaz, BRIM ya hukumnya macam ni. Apa hukumnya?" Jawabnya senang aja. Kalau niatnya untuk dapat undi, ya haram. 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 Jadi rakyat macam kata Lieutenant tadi, ya, bila datang pilihan raya pukul 12 malam,
ketok pintu, hantar duit RM30, samalah dengan beri niat. Niatnya memang nak dapat tinggi. Kalau niat macam ya pun, kalau duit datang dari Barisan Nasional sebagai sebuah parti, siapa pun berdosa juga. Sebab merik rasuah dan nerima rasuah hukumnya sama. Ya, saya bukan ustaz, yang kata ustaz. Saya nyampe aja apa yang kata ustaz, sebab yang kata bila kita dengar apa yang baik kita sampaikan, saya sampaikan. Ya, hukumnya haram. Tapi macam ni lah. Saya dah makan duit berim tu. Dah habis. Katanya senang aja. Ubah niat. Ubah niat. Niat saya terima uang berim ini sebab memang hak saya. Ini duit saya. Bukan duit Najib, bukan duit Taib, bukan duit Barisan Nasional, bukan duit Padilah. Tanya ke dia lah duitnya lah. Duit kita pun hanya pindah daripada poket kanan masuk poket kiri. Ya maknanya tukar niat. Saya niat terima duit ini, tapi ikut katanya Aziz, ulama, saya akan undi Barisan Nasional. Saya akan niat sama dengan sedanya. Mudah. Dan adik kakak, padah dengan rakan-rakan kita. Ya, keluarga kita di rumah yang belum faham kedudukan ini, jangan lagi ikut Barisan Nasional. Sebab apa yang diamal mereka bukan saja akan meruntuhkan negara, mereka juga akan membawa kita ke satu jurang dosa yang susah nak diampunkan. Adik kakak sekalian, jadi sibuk panjang gelap, ya. Jadi 2 hari kita nak undi, ya. Jadi etikat kita mesti betul, ya. Trendnya, momentum yang ada masa itu udah bagus, yang disebut oleh Letnan tadi. Tapi malam tadi ketika baca ceramah di Metang, saya dapat satu SMS daripada kawan saya yang nerima sumber daripada bilik gerakan UMNO di Kuala Lumpur. Masih ada dalam tu. Sidak dalam bilik gerakan UMNO ada berpendapat Barisan Nasional mungkin dapat lebih daripada 100. Ini kadilah. InsyaAllah kita ubah. Ya. Saya nyebut di sejingkat tadi, okeylah mungkin Sarawak agak susah sikit lah. Ya hakikat kita semua tahu. Tapi kata Colonel tadi, saya dengar Abang Johari kata adanya mungkin dapat 24. Ya, beza sikit 2 siapa lah. 24 daripada 31, artinya kita akan dapat 7. Tapi dalam perangkaan kita, dalam rancangan kita, dalam strategi kita, insya-Allah di Sarawak mungkin kita akan dapat 8 hingga 10. Amin. Maknanya peningkatan kalau 10, peningkatan 1000% daripada 1 kursi tahun 2008. Kalau meningkat kepada 8, 800%. Kalau meningkat kepada 10, 1000%. Peningkatan. Ia cukup menggegarkan Barisan Nasional. Cukup menggegarkan Taib. Cukup menggegarkan pengamal rasuah yang ada di Sarawak tu. InsyaAllah dengan ada momentum yang ada di Kuala Lumpur, di seluruh Semenanjung dan juga Sabah, dan peningkatan yang insyaAllah yang begitu ketara di Sarawak. Walaupun masih susah di kawasan Melayu, tapi saya yakin, kata saya tadi, kita kerja keras, insyaAllah Petrajaya mustahil kita dapat. Ya. Jadi dengan yang demikian, dengan yang demikian, kita jangan rasa overconfident. Yang penting kita kerja keras. Ya. InsyaAllah kalau niat kita bagus, niat kita suci, kita nak bersihkan negara ini daripada semua apa juga jenis kemaksiatan yang sedang berlaku, dan kita nak nyelamat negara ini daripada kebangkrutan, kita nak selamat masa depan anak cucu kita. InsyaAllah kita sama-sama berdoa, ya. Perlu kita mesti dapat semua sekali sembahyang hajat. Tiap orang kita setiap malam sembahyang hajat. Mohon kalau perkataan rakyat adalah yang terbaik untuk negara ini, untuk masa depannya,
menangkanlah perkataan rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.